السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Termasuk pada ayat yang ke-177 daripada surah Al-Baqarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tiada kebajikan itu bahawa kamu hadap akan muka kamu pihak masyriq dan maghrib. Masyriq maknanya timur, maghrib barat. Pada semayang turun ini ayat menolak atas Yahudi dan Nasara yang dakwa mereka itu yang demikian itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Dan tetapi kebajikan itu mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir dan segala malaikat dan kitab dan segala nabi-nabi, dan mengeluarkan harta sedekah serta kasihnya kepada yang empunyanya, kerabat, dan sedekah segala anak yatim dan segala miskin dan orang musafir dan segala orang yang minta sedekah, dan pada menebus hamba mukatab dan tawanan, dan yang mendirikan sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang fardu, dan segala yang menyempurnakan dengan janji mereka itu apabila berjanji dengan Allah atau manusia, dan segala orang yang banyak sabar pada kepapaan dan kesakitan dan ketika peperangan sabilillah. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu yang tersebut itu segala mereka yang benar, mereka itu pada iman dan kebajikan, dan bermula mereka itulah mereka yang takut akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Ayat yang kita dengar tadi mengandungi satu jumlah faedah yang sangat besar, faedah yang sangat penting di dalam Islam, dan juga mengandungi akidah yang benar. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada permulaannya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman semayang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan pula kiblat daripada Baitul Maqdis kembali kepada menghadap Baitillah di Mekah, sehingga menjadi kesukaran yang demikian itu atas jiwa beberapa orang di kalangan muslimin. Maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ayat ini kerana menerangkan hikmat yang demikian itu, iaitu yang dikehendakinya bukanlah kiblat atau Kaabah atau Baitul Maqdis timur atau barat, bukan nak ke tu, tapi menjunjung perintah Allah, itulah yang penting, dan itulah yang dikirakan kebajikan. Menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka
menghadap ke Baitul Maqdis, junjung perintah Allah. Pusing balik menghadap Kaabah juga, junjung perintah Allah. Ikut apa yang disuruh, itu tanda orang yang beriman dan orang Islam. Maknanya bukanlah kebajikan kalau menghadap Mekah, menghadap timur, menghadap barat, bukan hak tu. Takwanya bukan situ. Menghadap tu kerana perintah. Di situ. Jadi perintah Allah tu yang penting. Menghadap mana-mana tak penting. Maknanya kalau Allah Ta'ala beritahukan menghadap Jepun pula, menghadap pula Jepun. Takdir kata. Tu orang yang beriman. Walhasilnya semuanya kerana Allah. Bukan diri Kaabah tu, diri kita duduk semayang menghadap ke Mekah tu. Tu dah takwa bukan. Kerana perintah tu. Bila perintah Allah, apa jua pun ikut. Jadi kebajikan duduk situ pada tunai perintah. Bukanlah duduk kerana Mekah tu tanah suci apa tak. Itu tu lihat tu makhluk belaka. Itulah sebenarnya takwa, itulah sebenarnya kebajikan. Dan itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Walau di mana pun disuruh berhadap, kita taat dan akur, kita tidak lawang perintah Allah, itulah yang dikatakan kebajikan. Bukan kebajikan diri kita hadap. Maka jikalau bukanlah perintah Allah supaya menghadap Kaabah, kita tak menghadap pun. Sebagaimana kata sahabat-sahabat yang mengelilingi batu Kaabah. Kalau Nabi tak keliling, kami tak keliling pun benda batu saja. Dan kata pula Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung muhir ajar surat, aku tak tiung-tiung ni. Jadi bukan kerana batu. Kalau kerana batu Nabi tak tiung pun Sayyidina Umar tiung. Dah berkat. Kata Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung pun aku malas tak tiung. Dah Nabi buat, aku kasih ke Nabi, aku taat ke Nabi, ikut juga. Tu orang beriman. Walakinnal birra man amana billah. Tadi dia kata bukanlah semata-mata menghadap sana sini, menghadap situ sini adalah kebajikan. Tapi kebajikan tu yang sebenar, yang pertamanya Tuhan gariskan di sini, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Banyak. Di dalam ayat-ayat menggabungkan beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhirat. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jikalau kamu berbalah pada satu perkara, ni kata hukum gini, puak ni kata hukum gini, satu golongan kata kalau berzina gotang 100 gotang, golongan ni kata hei dah lewat 100 gotang, Islam belaka buat 30 gotang, mari golongan ni pula 180 gotang. Balah tanazak dia panggil, balah kira, farudduhu ila Allah war rasul, maka baliklah kepada Quran, kepada hadis. Buka Quran. Balik kepada Quran tu Tuhan SAW buat syarat kalau mu beriman pada Allah dan beriman ke hari kiamat. Orang yang kalau mu balah, mu kata gini aku, kalau mu ni puak-puak semua ni beriman pada Allah pada hari akhirat, maka buka Quran, buka hadis, dia selesai masalah. Kalau tak mu buka tu tak beriman, tak mu rojak tak beriman. Sebab dia syarat gitu, in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tu berat. Bila sebutkan jika kamu beriman dengan Allah, patut hari beriman dengan hari akhirat. Padahal lain tak sebut apa, malaikat, kitab dayah dah.
Jadi golongan yang tahu dah dalam Quran ada sebut gini-gini, tak mau buka Quran. Tahu dah kalau mana bukan nak menang. Penyakit nak menang ni kena kepada ramai orang. Sebab tu kita dalam buat satu benda, jangan duduk nombor satu nak menang. Nak menang kalau malah cara aku tak pantang tu kata. Nak benar. Bila dah nak benar, menang kalah pun menang. Faham baik? Jadi Tuhan kata kalau mu beriman percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat. Gitu. Gini juga dalam ayat ini. Orang yang sebenar-benar kebajikan dan takwa, man amana billah wal yaumil akhir. Berkata Ibnu Abbas pada menerangkan ayat ini, bukanlah dikatakan kebajikan tu atau takwa tu semayangmu kan. Semayangmu kan takwa. Buat 5 kali sehari bukan. Membaca panjang, baca sedar, bukan takwa situ. Bukan kebajikan duduk situ. Dan bukan amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala perintahkan kamu dengan mengerja yang fardu, yang wajib, dan beramal dengan je. Jadi kita beramal tu kerana perintah daripada Allah. Di situlah kebajikan dan takwa. Tuhan tak mau semayang kita tu. Tak siapa ke dia. Itu untuk kita. Tanah rokok sujud. Yang dia nak takwa daripada kita. Mana? Bila dia perintah, taat ikut kata. Itu dia nak. Faedah semayang kembali kepada makhluk, kepada manusia, bukan kepada Allah. Sama macam firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain tentang korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mencapai akan Allah oleh daging-daging korban dan darah korban, dan tetapi sampaikan Allah itu kepada Allah itu takwa kamu. Bukan ini nak daging untuk fakir miskin. Tak mau daging. Untuk fakir miskin. Lepas tu dah naik ke langit daging. Untuk makan bumi, buat gula, buat apa. Hak dia nak takwa ni. Takwa mana? Takwa ni ialah junjung perintah. Di situ. Lah tinggal larangan. Jadi hak tu dia nak. Nak dengar ketaatan daripada hamba. Bukanlah lembu gitu gini tak. Hak tu untuk hamba sembelih ramai-ramai gula. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ni bermula dengan kematian. Baca kalau kita buka kitab menceritakan hari akhirat, maka dia akan bermula dengan bab kematian. Kematian adalah permulaan akhirat. Kematian, alam barzakh, bangkit di padang mahsyar, titiang sirat, hisab dan sebagainya, semua itu adalah hari akhirat. Dan para malaikat, kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita lebihkan ataupun kita benci ataupun kita buang sebahagian daripadanya. Semuanya kita beriman adalah tentera-tentera Allah. Orang Yahudi dia beza-bezakan akan malaikat. Dia beriman tapi dia beza-beza. Jibril tak suka. Wahai tak kenal. Tak boleh gitu. Kalau Mikail kenal sangat dia. Tak, orang Yahudi. Pasal Mikail ni di antara kerjanya benda tadi mak. Tidur. Mikail. Beriman. Beri makan. Itulah. Yahudi berani sangat Mikail pasal menurunkan rezeki. Dia nak makan darah saja. Dah. Lagi pula tidak suka Israel. Tapi kalau fikir-fikir sungguhlah orang mari bunuh ayah kita suka. Memanglah pada akal tak, kita budak kenang. Dengan dia mari tu mati kerah ayah kita. Tak.
Seorang ni nama dia Israel. Dengan sebab dia berkunjung ke rumah kita, mati anak kita, mati bini kita. Nah, dia yang tukang bunuh. Seolah-olah gitu. Tak kenal kita, memang kita nak marah. Kalau dah nak kata. Tapi dah perintah Allah, tentera Allah, malaikat Allah. Tak kata apa kita. Kerana itu. Jadi ganding dengan sebab dia ni orang suruhan Allah, malaikat Allah, tentera Allah, maka kita sepatutnya marah. Jadi tak marah dah. Kerana kerja dia. Maka orang buat kerja yang diperintah Allah, tak boleh marah. Kalau kita nak marah pada orang ngajar, orang begitu, orang gini, kita terdulu lebih kena marah pada malaikat maut. Kerana dia dah yang ambil nyawa adik kakak kita dulu, kini dan selamanya. Tak? Marah ke dia tu? Tak apa, tak boleh marah. Tak boleh. Dia buat kerja perintah Allah. Bukan dia pandai-pandai. Wal kitab, dan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita beriman belaka. Kitab Injil kita wajib beriman. Jangan kata kitab Injil nawaw, kitab Taurat nawaw, ada cakap gitu. Tak boleh. Kitab Injil diturunkan oleh Allah, sebutkan dalam Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada Nabi Musa AS. Kitab Zabur. Nah, jangan kata nawak gitu. Dia kata tak betul tu hak orang reka. Hak orang tambah, hak orang tukar, hak tu nawak. Kalau jangan kata Injil gitu, tak kena kepada Injil yang asli. Manakala kita nak sebut pula Injil yang telah diubah, tu baru tak betul. Kalau kata Injil saja, maka kena kepada Injil yang benar. Kalau kata Taurat saja, kitab Taurat yang benar tu lah. Jangan kata tak nawak apa semua. Itu kitabullah belaka. Wajib kita beriman. Memang turun daripada Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Kita kena beriman isi kandungannya. Cuma kita tidak wajib beramal dengan isi kandungan. Beriman wajib, beramal tak wajib. Beriman lain, kita percaya ini kitab daripada Allah. Beramal kita gunakan segala perintah-perintah di dalam. Tak ada beramal kerana telah dinasahkan dengan kitab yang terakhir, kitab Allah Al-Quranul Karim. Beriman juga maksudnya beramal. Kalau beriman saja kepada kitab tapi tak amal, tak jadi. Beramal saja tapi tak beramal, boleh tak? Buatnya pula. Beriman tapi tak amal, percaya tapi tak ikut, itu lain. Itu satu golongan. Percaya kitab Allah, kitab yang benar gitu gini, tapi tak ikut Quran, bahaya. Itu satu golongan sesat. Beramal dengan Quran tapi tak beramal. Kau mana kalau kau tanya benda beramal dengan Quran tapi tak beramal? Baca lah bila ikut. Baca beramal lah. Tak anak-anak baca surat Yasin. Meneleh baca surat Yasin. Nampak? Habis suruh baca. Siap dengan tajwid. Dengan mucung uluk-uluk ismam. Siap dengan ikhfa' hukum 5, ikhlas, idram, bila bunah, ma'al bunah, kau punah. Banyak bahasa. Tapi dah ikut hukum, tak boleh ikut. Tak boleh. Ni ikut ramal. Ikut ni berat. Tu beramal tapi tak beramal. Jawab gitu. Balik awal. Balik awal tu. Dah pandai baca, ikut Quran, selamat. Pandai baca, dah ikut Quran, balik awal. Tak pandai baca, ajak katman kali. Urut nu je kata lah balik. Tapi dia ikut. Orang kata uduk molek. Orang kata hukum ni molek. Tak, bayar gitu tak. Lepas tu ramai tu guru Quran adalah dalam neraka. Guru Quran tu tak baca dengan belagu apa semua. Dalam neraka, na'udzubillah. Wa atal mala ala hubbihi. Di antara yang dikatakan kebajikan itu, orang yang memberikan hartanya hak dia kasih. Orang yang beri harta yang dia kasih. Ala hubbihi ni yang dia sayang,
yang dia lokek, dia duk suka sangat kepada harta tu, hak tu yang diberi kepada orang. Mau payah harta kita sayang. Banyakkan kita ni boleh dah beramal tapi harta yang tak sayang. Harta yang tak sayang. Beri korang. Mana tak sayang? Mana RM1 tak sayang lah. RM1,000 sayang. RM1. Sebab tu kita dengar dalam bank ada RM10,000. Lema Palestin RM1. Ada juga. Gaji kita ikan. Gak itu ambil kita apuk atas muka. Kalau kelas ngaji kita hikam dah. Ada 1,000 lah bank RM1,000. Bukan kelas kitab mutadi tu. Mutawasit je. Sebelah kaki menjadi wali. Tak ada buat kerja dah maksiat zahir. Tunggu nak tahu masalah. Khatir batin ni. Ngaji kita ikan. Ada 1,000 RM1,000. RM1. Enggak. RM1. Terus ngaji lah. Kita tidak pandang kamu. Ngaji kita ni. KBSR. Bukan orang sini cerita kat lain. Biar mana sabar. Biar mana sabar. Harta yang kita kasih. Sebab manusia ni biasanya dia beri harta yang tidak kasih dah. Baju buruk dah. Hak cari dah. Tak ada butang. Bakal beli baju korang. Kawan tu ambil baju. Pakai tu tak ada bersih hutang. Cabut hutang baru nak beri korang. Kasut tak ada tali-tali pun beli sendiri lah. Beli tali. Kawan tu ingat boleh pakai selalu. Beli tali. Mampu pulak naria. Boleh-boleh ada piti beliak belanja. Mampu suruh. Kalau beli seluar. Cabut zip. Beli beg korang zip. Dia lekat sikit. Pada tahu dah payah lah dia nak buat tau. Dia kata lekat sikit. Mumpun minyak kan. Kata gitu. Dia tahu dah lekat. Jenis apa jenis gitu. Beli hak buruk-buruk. Kalau tanah-tanah nak beri korang, nak air. Awak sugar. Tanah hak molek tu, banglo dia bijuk. Hak kita kasih. Ala hubbihi hak kita kasih. Maka dalam sebuah hadis kata, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang afdal ialah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau rasa sayang kepada harta itu, yang kau bercita nak kaya dan kau tak suka jadi miskin. Nabi kata, mana kita suka pada harta tu, kenang sangat ke harta tu, sayang ke harta tu, dan bimbang kita jadi susah, dan kita nak kalau boleh nak jadi kaya lagi, dalam keadaan tu sedekah afdal. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tiadalah kamu mencapai akan birra, akan kebajikan, sehinggalah kamu infak, kamu belanjakan, kamu beri kepada orang harta mana? Mimma tuhibbun, daripada harta yang kamu sangat kasih kepada dia. Dia tidak ada pahala lah. Boleh. Orang tanya ulama' kalau kita beri baju hak second hand dah korang, hak kita tak sayang dah, boleh pahala tak? Boleh pahala. InsyaAllah boleh pahala. Tak, kalau kata ada kita ada 1,000 dalam bank, kita beri RM1, boleh pahala. Dia kata, tetapi sikit boleh. Kita nak banyak. Kalau nak banyak, mimma tuhibbun, daripada yang kamu kasih. Daripada benda-benda yang kita kasih. Jadi maknanya tidak mencapai kebajikan yang sempurna, tidak mencapai pahala yang banyak dengan hanya memberi benda-benda yang kamu tidak kasih. Tetapi mencapai kebajikan yang banyak, pahala yang sempurna kalau kita beri, kita infak akan harta yang kita kasih. Tak? Dah kita nasi, kita sayang dah nasi kemarin. Tak? Dah saya kata nak beri harta piti dalam bank, nak pergi draw pula. Nak kata ke tukang tik dia tunggu sekejap boleh tak? Saya pergi draw di bank, nak pergi cocok. Saya pergi buat tubik kereta apa semua tak sanggup. Tak? Ada piti tapi RM5. Dan ni rumah nak buat pondok ni, takkan aku nak beri RM5. Tak? Dah nak cocok tak karang sikit piti. Baru boleh gaji. Takkan nak beri RM5 ni buat pondok ni.
Nah, orang nak mengaji agama ni. Kau aku nak bagi 500. Dia gitu. Kata gini tunggu setahun, saya pergi di bank beli. Awak pergi mahal lain, awak mari lagi. Saya nak pergi di bank. Jadi saya nak ambil dalam bank, ada 5-6 ribu dalam bagi awak 500. Nak banyak lagi. Payah orang awak gitu. Mereka tidak lalu kot rumah kita. Orang nasib baik tak lalu kot ni. Lepas tu gua buat haji. Apa masa buat haji. Apa tahun gempah mulai nombor. Betul lah. Faham bodoh umur. Tak tahu mana hak lebih aula. Hak masih duduk ramai-ramai, duduk cakap itu lalu utik dia buat letam tebal tu. Dan buat situ. Kalau orang salam buat tak dengar. Kan dia buat tak dengar. Kita tahu dah. Sehingga utik dia nampak dia surat-surat tangan buat tak dengar. Tuhan dia tak dengar semua tahu dia lepok dia. Baru biasa. Mana semangat kita ni nak bantu orang. Tak usah kata hak jenis manusia, hak lain agama lah. Sama makhluk, hak Islam juga. Malah kita nak tolong. Berasa sayang, berasa kedekut. Kalau orang jual-jual, dia nak tengok orang jual. Dia bertani. Dia bawa puyuh. Bawa tikar. Masuklah kampung. Duduk tani orang tanya. Yada duduk. Orang tiwak duduk. Masuk pula. Baik. Ikut harang apa semua. Tak ada pasport. Ya, jual kelambu. Jual puyuk. Masuk kampung orang. Lelah dah. Masuk kampung orang. Dah kalau laku puyuk. Tambang berapa. Bukan untung 50 riyal kalau laku puyuk. Untung 5 riyal. Dah tambang. Tinggal anak bini. Kelambu murah pula 15 riyal. Tawar pula. Mana sesama kita dah. Tapi Tuhan bagi kita ni senang. Dia tu Tuhan buat susah. Siapa-siapa tinggal negeri. Jajah nak cari 2-3 riyal cari. Kita tak belilah. Katakan tak beli. Kita ada belakang kelabu 3 lak lah. Orang beli ambil lagi. Kita sanggup beli 10 riyal. Dia. Pasal sama-sama agama. Siang dia lelah. Dia buat susah. Cari makan nak ini. Berma 10 ringgit. Tak sanggup. 4 kali hidup lagi tak buat. Sama agama tu. Allah gitu kalau kita akak air boleh ajak makan nasi. Dia nak suruh ramah pun takut kata rumah kita makan dua. We British pun ya bola kecek. Biarlah sama agama dia. Tidak saya tak kutip derma biar. Nampak sama agama awak susah saya senang. Tu kalau jalan gitu tu kampung bukan rumah banglo. Memang latar ni bongnya. Atak zain. Dan kita tak berani. Ya, gaji kita 1,000 bulan. Syaitan kata, jangan. Baik beli ojok. Makan anak beranak mu. Dia tak hal. Tengok dia. Allah jual gitulah. Tidak kisah ini mari daripada jauh ke apa semua. Ni penyakit itu. Berarok ngaji boleh ngaji belaka. Berarok surah tu. Berarok tu ni. Dan beramal bayar. Jadi kita beri barang yang kasih itu pada zawil kurba, orang yang paling dekat, anak beranak yang paling dekat. Dan memang sedekah derma kepada anak beranak yang hampir pahalanya lebih daripada yang jauh. Di dalam suatu hadis yang terkenal, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqah. Sedekah atas orang miskin itu satu sedekah dapat. Wa ala zawil rahimi sintani. Dan kalau sedekah atas anak beranak 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Waktu afdal anak beranak dulu. Afdal kita dulu kan anak beranak yang susah. Anak saudara, pupu, anak beranak tu. Bukan anak kita. Dulu waktu dulu beri sedekah, beri zakat, beri derma. Biar dia dulu. Hak ni ramai orang beramal ni. Itu dia ni dipanggil kroni. Kroni lui projek tu lain tu. Di kroni dia sama. Dia mu sama boleh. Siapa lepas buat musikal rumah-mu tak boleh. Atak mu, makuk jambar mu juga, makan cakur mu juga, baju mu juga. Orang lain dia dia pun baca hadis ni. Ya sungguh anak beranak. Dia beramal dengan hadis ni.
Maka Nabi kata fahum aulan nasi bika wa bi barrika wa i'ta'ika. Mereka lah anak beranak kau kerabat lebih utama daripada manusia lain dengan buat kebajikan kamu dan pemberian kamu. Kita anak beranak kada widah apa anak beranak dak. Tak dulu. Nah. Wal yatama, anak yatim yang masih kecil yang tidak ada usaha. Ni bukan zakat ni. Ni sedekah. Kalau zakat anak yatim tak akan zakat. Tak terima zakat. Nah. Ingat tu. Ada orang diberikan anak yatim. Tak sah zakat beri. Dia bukan senang zakat anak yatim. Tak boleh. Dan kalau dia miskin, miskin maka boleh. Tapi bukan nama yatim, nama miskin. Faham baik tu. Sebab yatim dia ada dua. Yatim kaya, yatim miskin. Jadi kalau miskin atas nama miskin, fakir atas nama fakir. Sebab ada juga yatim kaya. Tak? Ayah dia nama ayah dia yatim, ayah dia yatim. Ayah dia mati dia jadi yatim. Tinggal harta kaya. Budak kecil ni tak dapat zakat, Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Tak sebut sini orang fakir. Orang fakir lebih aula daripada orang miskin. Wa ibnis sabil, iaitu anak jalanan. Anak jalanan. Orang musafir lah. Yang musafir mencari kehidupan. Bukan musafir makan angin. Musafir makan angin dah ya sedekah ke dia. Lama beri sedekah pula nampak bah rombongan siapa di patah batu buruk. Nampak? Ambil sedekah 5 riyal seorang. Apa? Ibnu Sabil. Itu bukan Ibnu Sabil, itu Ibnu Babil. Sama boleh buat rombongan. Dengan pakai skirt mari pusat jelek kepala daga. Bukan anak Sabil lagu tu. Anak Sabil ni orang yang di perantauan mencari kehidupan. Walaupun cari dunia, cari rezeki, cari fikih kesusahan, maka dia merantau sana kemari. Maka kita berilah bantuan kepada orang-orang yang seperti ini. Yang singgah pada tempat kita. Wasailin, dan orang yang minta, orang yang meminta-minta. Orang minta, berilah. Kalau kita ragu, beri juga. Kalau kita yakin, menipu, tak payah berilah. Tapi kalau kita syak, beri. Dia ni itu ke? Dia ni susah. Kita tidak ada bukti lagi. Maka berilah. Beri juga. Kita akan dapat 2 pahala kalau dia tipu. Kalau benar dapat sepahala. Kalau dia benar susah sungguh, sepahala lah. Pahala sedekah saja. Tapi kalau dia tipu kita, kita tak tahu. Kita pergi beri juga, dapat 2 pahala. Pahala beri pahala dia tipu kita Orang tipu kita boleh pahala. Orang tipu kita benarnya boleh pahala. Sebab tu orang dulu-dulu dia ajar. Kalau orang maknanya orang nuduh kita apa semua, kita buat asyik bunyi di atas orang. Dia ajar. Dia kata kita betul gini ada batuk, dia pun buat asyik bunyi boh tular sutik. Gitu. Esok dengan you kutuk pula. Awak pula asyik bunyi tular sutik. Ada gitu lah cakap kat dia makan telur berok ni. Memang nasi kunyit. Beri payah nak beramal gitu. Dah buat apa buat nasi kunyit ni? Nasi kunyit pasal aku terima kasih kamu ni pasal apa? Tak mu cenah aku. Pala mu boleh aku pala haji, pala tu, pala dengar boleh aku licin. Mu licin lah. Maka terima kasih lah. Tak ada nasi kunyit ni. Patut nasi andori hui ni. Ada nasi tandori. Beri gitu tak cakap. Pasal aku terima kasih pasal duk khianat rumah kita, duk tipu kita. Terima kasih. Ini beri gula sekilo. Memang orang beri hadiah. Biasa beri hadiah ni benda resik tu acok. Bagi si kunyit. Jadi orang minta beri. Dalam satu hadis kata lisaili hakun wa in jaa ala fars. Bagi orang yang minta itu ada hak dia sekalipun datang dengan berkuda. Dengan kuda kalau orang berilah. Kalau dia minta. Mana kalau ni mari kenderaan lah. Mari motosikal. Saya takwil lah masalah kenderaan. Dan hamba mukatab ni yang cari duit untuk membebaskan dirinya. Maka apa kita bantu.
Dan juga orang yang mendirikan semayang. Orang semayang ni orang kebajikan. Tak semayang tak ada kebajikan sama sekali. Di antara jenayah yang paling banyak dikerjakan di atas muka bumi sekarang oleh orang Islam, iaitu tarikus solah. Orang-orang yang meninggalkan semayang. Itu ramai. Dalam kampung kita boleh bilang berapa orang perapok bank? Dah dapat 10 orang tu kalau ada. Jenayah liwat tak ramai. Ada 2-3 orang kalau ada. Dalam kampung kita. Hak kerja bunuh orang, ambil upah tembak orang, tak ramai. Yang tidak solat, Allah ramai. Muat selari, dah muat lagi. Pak tayang 16 barangkali muat. Mana ramai penjenayah yang tidak semayang. Tidak semayang adalah jenayah yang sangat besar. Tapi kita ni ditutup sehingga tak nampak. Meninggalkan salat adalah satu jenayah. Rupa-rupanya anak saudara kita penjenayah. Rupanya anak kita ada juga jadi penjenayah besar. Rupa-rupanya adik kakak kita ada juga menjadi penjenayah yang besar. Kalau kita tahu seorang ni seorang perapok besar, kita terima tak sebagai menantu? Tak terima tak lah. Tapi kalau tak semayang, deru rawat menantu. Padahal dia besar pada perapok. Kau tengok tarik perapok jalanan, potong tangan kanan kaki kiri. Zina 100 batang. Mencuri, potong tangan. Minum arak 40 batang. Edah dadah 40 batang. Tidak semayang, nampak? Hukum mati mandatori 39B. Tak ada maaf bagimu. Cuma setengah ulama kata ditangguh 3 hari baru kerak balik dengan 1 waktu solat. Ada ulama kata kerak lalu kalau tak mau taubat. Berat dia. Jadi besar penjenayah besar. Tapi dah kita tak rapak. Dan mendatangkan akan zakat yang membayar zakat. Dan orang-orang yang menunaikan janji mereka bila mereka berjanji. Ini banyak buat penyakit ni. Janji tak tunai janji. Janji tak tunai janji. Aku bayar lah. Tak apa aku bayar lah. Susah-susah lah. Tak ayah sekepek. Nampak? Penjamin pula. Ada penjamin dapat susah. Hak tukar berhutang semua lari tak nampak muka. Hak tukar jamin ni jadi susah. Padahal kawan dia berkorban dah tolong jamin. Nama. Tidak lah wadawi pinjaman. Penjamin tu tukang bayar pula hutang dia. Potong gaji apa semua. Asyik boleh kau ni tukang beli barang. Ni banyak jenis lagu ni. Jadi kelompok yang tak patut hidup dalam masyarakat. Kupu pok-pok ni hak cakap lebong, janji lebong ni buah pula bidung. Duduk situ. Biar dia nyaku dia ni. Jadi menyusahkan orang. Aku mari lah. Pukul 3 mu tunggu lah. Tunggu tengok jalan apa. Kopak hari ni. Berlebih hanya. Nampak lah. Kalau tahu. Jadi menyusahkan orang. Boleh dosa pula orang lain. Aku mari. Jadi takkan nak buat sama. Aku bayar lah. Banyak aku bayar. Tak bayar. Begitu juga dengan janji mereka itu kepada Allah. Ini berat. Dan orang-orang yang sabar ketika kesakitan, kesusahan, ketika kelaparan, ketika kefakiran. Sabar kita. Sabar ni maknanya hati tak marah. Walaupun kita berikhtiar untuk keluar daripada kesusahan, walaupun kita berikhtiar untuk berobat, tetap tak hilang nama sabar. Sebab sabar ni pekerjaan hati. Hati kata, aku reda ini daripada Allah. Aku reda ini adalah kesesapan yang kena kepada aku pada hari ini. Itu bagi sabar. Maka tidaklah lebih. Dan ketika peperangan jangan lari. Ketika perang jangan lari. Ini juga ada masuk dalam kebajikan dan takwa yang dikira di sisi Allah. Bila dah berhadap dengan musuh jangan lari. Perang. Jangan lompat. Lompat juga. Nama dulu lari daripada perang. Ini lompat katok. Tengok hak mana boleh beri dia projek, hak tu dia. Jadi kita buat ni perjuangan ni kerana Allah.
Bukan kerana untuk guru, bukan kerana ulama, bukan kerana ustaz, bukan kerana orang ramai masuk belah ni, bukan kerana aku duduk mengaji dah, bukan. Kerana Allah. Baru selamat. Kalau ikut kerana ustaz, kerana itu pimpinan, rosak gitu. Bila orang atas kena, kita pun kena cek. Ikut itu je. Tak, kerana Allah. Hatta tinggal aku seorang pun nak mempertahankan hudud, aku redha aku seorang nak tu. Lari daripada Quran hadis, aku tak mau ikut belaka. Jadi gitu. Guru, ustaz, mubalik, ulama hanya nak menyampaikan saja. Kepada kita ni ikut. Sebab tu banyak. Ni kona habis. Nak. Dulu sedap kan? Jangan lari dari peperangan. Peperangan yang ada pada kita sekarang ini perangan nafsu. Peperangan tinggi tembok peluru tak ada. Di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir, di Patani kan. Tapi ada depan muka sini perjuangan lawan nafsu. Biarlah tak senang pun asal aku tak susah di akhirat. Perjuangan kau nak lawan nafsu. Orang lain ambil belaka. Dah tak ambil lah. Kat dia aku makan budi susah pula. Perjuangan lah tu. Nak lawan jihad nafsu. Maka mereka inilah orang-orang yang benar. Mereka inilah orang-orang yang takwa. Orang benar ni, inilah orang benar. Orang yang beramal kerana Allah. Orang yang beramal kerana disuruh oleh Allah. Sebab tu ulama-ulama buat penjagaan. Bila kita nak beramal, maka kita ingatlah aku buat ni kerana perintah Allah. Aku nak keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kalau nak redha manusia, maka akhirat kita akan cari manusia di khalayak ramai. Yang kita nak redha dia itu, maka susah kita di padang mahsyar. Tak jumpa redha manusia. Dan kalau jumpa pun manusia dalam ramai-ramai, manusia dia kata aku tak boleh beri keredaan aku pada mu ini. Tak boleh tolong sikit pun. Apa yang membuatkan aku? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa tak bakar tak kira. Hukum masa bakar. Masa tak bakar tak kira. Tak. Ini tak kira masa tak bakar. Bila bakar tu dia tertakluk pada hukum. Masa kita tak bakar, piah kita tak ada hukum. Dia pun sakut gitu. Tapi kita buat, bila kita bakar, kita buat piah atas kening. Baru tu biar hukum. Tak sah setuju. Tadi masa piah sakut dirabak, tak ada hukum. Seluar kita panjang. Masa kita jemur. Panjang kaki, 18 kaki lebih di bawah. Tapi bila kita bakar, kita gulung, kat labu putih. Masa gulung tu dikira masa kita bakar. Sebab hukum hakam ni dia berkait dengan perbuatan kita tu. Sisi lengan, sisi pakaian tu dalam sembahyang. Dalam sembahyang jangan sisi lengan maju. Dalam sembahyang. Disebut di dalam kitab Syarah Muslim. Jangan sisi lengan maju. Bukan haram, tak berdosa, makruh. Kita ambil wuduk memang berhajat pada sisi lengan maju, tidak berjeruklah lengan maju kita. Lepas pada ambil wuduk, kita buka balik lengan. Jangan kita tengok banyak orang semayang di sisi lengan maju. Masa semayang. Sisi masa nak pergi qada, lepas balik nak masuk dalam solat bukalah. Ini disebut dengan jelas. Dalam kitab Bahrul Mazi sebut lagi jelas. Bahasa Melayu tu. Hukumnya adalah makruh. Buka balik lengan ni biar. Sebab bila kita sujud, dia sujud bersama dengan lain anggota kita. Kalau kita ikat gini, kita sujud dia kerah gitu. Tapi bila kita lepas lengan, kita sujud, dia sujud atas berayun-ayun. Dia seolah-olah tidak terikat. Dia kiah dengan rambut. Nabi larang jangan ikat rambut ketika sembahyang. Rokok jenis ada sanggur, jenis ada kacang ekor kuda, wandara. Bila nak sembahyang buka, jangan terikat, sunat. Bila dia sujud, segala rambutnya bergerak sama, tidak terikat. Sebab rambut ni minta kepada dia sungguh sama dengan dia. Aku nak sujud atas, aku nak sujud atas. Kalau kita ikat dalam sanggur, mahmin tak gerak dia. Lengan baju pun gitu juga. Lengan baju. Bukalah.
Kadang-kadang kita dah ajar dengar, ni dengar dah lah. Nah, tapi kadang-kadang dia tak ingat. Kita juga dah tak ingat. Apa ambil wuduk? Bila tahu mayang dah, baru teringat. Renang baju duduk sisi. Bila teringat dalam semayang, dia boleh buka pula dalam semayang. Sama-sama pakai serban nak ambil fadilah. Hari tu dah ingat pakai serban duduk atas kepala baru. Takbir dah rakaat kedua baru teringat. Bahkan ada ulama kata tahiyat akhir dah baru teringat, maka boleh lagi pakai serban pada ketika tahiyat akhir. Ambil kain, lipat atas kepala jadi serban, baru salam. Dia sedang juga ambil fadilah. Apa gitu semua. Orang sugi boleh tak? Dalam semayang baru teringat tak sugi. Boleh sugi dalam semayang. Jangan buat 3 kali turut-turut. Fadilat ni sangat dituntut lah. Yang sebenarnya. Jadi boleh. Bila kita teringat dalam semayang dengan baju duduk berlipat, kita pun bukalah tengok semayang, ada masalah. Kerana tujuan yang disuruh syarak. Tak apa. Tak lewat kerja tak ada kena-kena dengan semayang. Tengok semayang dia kat telefon. Di buka kedai. Itu tak ada orang suruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.